Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak. Apa khabar? InsyaAllah hari ini kita teruskan pembelajaran Sains tahun 4, tajuk kelima, cahaya. Cahaya adalah suatu tenaga. Cahaya sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Dengan adanya cahaya, kita dapat melihat semua objek di sekeliling kita. Jom, mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Sebelum kita belajar sifat-sifat cahaya, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid-murid boleh menyatakan cahaya bergerak lurus. Yang kedua, membandingkan dan membezakan bayang-bayang yang terhasil apabila terhalang oleh objek legap, luk cahaya dan luk sinar. Ketiga, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang dan bentuk bayang-bayang. Yang keempat, fenomena pantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Yang kelima, aplikasi pantulan cahaya dan pembiasan cahaya dalam kehidupan seharian. Yang keenam, kesimpulan, iaitu kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan. Okey, sifat cahaya yang pertama adalah cahaya bergerak lurus. Okey, antum boleh rujuk tajuk cahaya ini dalam buku teks muka surat 88 hingga 108. Untuk tajuk yang pertama, sifat yang pertama, cahaya bergerak lurus. Kejadian yang berlaku di sekeliling kita ialah yang pertama, cahaya lampu di waktu malam. Antum lihat seperti ada satu garisan lurus yang terang. Yang kedua, cahaya matahari yang menembusi awan. Ada satu cahaya yang lurus berwarna cerah. Yang ketiga, lampu kereta di waktu malam, satu garisan cahaya terang yang lurus. Yang ketiga, alur cahaya di kawasan hutan. Dan yang keempat, gambar cahaya daripada lampu helikopter. Okey, bagaimana pergerakan cahaya? Okey, lihat di sini. Cahaya kelihatan bergerak lurus. Apabila lampu suluh dihidupkan cahaya, anak-anak boleh lihat ada satu garisan lurus menembusi kad 3 keping kad yang dilubangkan di tengah-tengah. Sekiranya satu kad kita anjakkan, contohnya kad di tengah ini kita anjakkan ke kanan atau ke kiri, maka cahaya lampu suluh tidak akan kelihatan. Ini membuktikan bahawa cahaya bergerak lurus. Apabila tajuk cahaya, kita akan belajar tentang bayang-bayang. Apa itu bayang-bayang? Bagaimana bayang-bayang terjadi? Bayang-bayang terjadi dihasilkan apabila cahaya dihalang oleh objek legap. Kejelasan bayang-bayang dipengaruhi oleh kebolehan cahaya menembusi objek. Ada 3 jenis objek. Ustazah akan terangkan 3 jenis objek tersebut, maksud dan juga contoh. Ustazah akan pergi satu persatu. Yang pertama, objek luk sinar. Maksud objek luk sinar ialah objek yang membenarkan semua cahaya melaluinya. Contoh, plastik jernih, kaca jernih. Yang kedua, objek luk cahaya. Maksudnya ialah objek yang membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Contoh cermin nako.
cermin nakun, cermin contohnya cermin di dalam kelas murid-murid. Cermin yang kabur. Kertas minyak, plastik keruh. Contohnya plastik yang berwarna. Objek yang ketiga adalah objek legap. Maksud objek legap ialah objek yang tidak membenarkan cahaya melaluinya. Contoh objek legap, kayu, getah, logam, kad tebal. Okey. Kebolehan cahaya. Apabila cahaya menembusi objek luksina, antum gambar wajah murid dapat dilihat dengan jelas. Ya, apabila objek luksina, cahaya dapat menembusi membenarkan semua cahaya melaluinya, maka wajah murid dapat dilihat dengan jelas. Objek lu cahaya, wajah murid kelihatan kabur. Manakala objek legap, wajah murid tidak kelihatan. Wajah murid tak nampak dilihat. Seterusnya, kita pergi pada faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Ada dua faktor. Yang pertama, jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Contoh gambar raja di bawah. Jika jarak lampu suluh dan objek jauh, maka saiz bayang-bayang kecil. Jika jarak lampu suluh dan objek dekat, maka saiz bayang-bayang besar. Faktor yang kedua adalah jarak di antara objek dengan skrin. Apabila jarak objek dengan skrin jauh, maka saiz bayang-bayang besar. Jika jarak objek dengan skrin dekat, maka saiz bayang-bayang kecil. Dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Pertama, jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Yang kedua, jarak di antara objek dengan skrin. Seterusnya, kita lihat faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Yang pertama, kedudukan ataupun orientasi objek. Bentuk bayang-bayang objek akan berubah apabila kedudukan objek berubah. Contoh, raja ini saiz bayang-bayang besar apabila jarak objek dengan skrin dekat. Okey, faktor yang kedua, kedudukan sumber cahaya. Okey, bentuk bayang-bayang objek akan berubah apabila kedudukan sumber cahaya berubah. Contoh, cuba lihat dua orang murid memegang lampu suluh pada kedudukan yang berbeza. Murid yang berbaju putih menghasilkan bayang-bayang bentuk bulat. Kalau murid yang berpakaian hitam, kedudukan dilihat bentuk bayang-bayang bentuk segi 4. Dua bentuk yang berbeza apabila kedudukan sumber cahaya berbeza. Okey. Sifat cahaya yang kedua adalah pantulan cahaya. Okey, contoh kejadian pantulan cahaya yang kita dapat lihat ialah lihat gambar imej rusa yang berada di permukaan air. Imej terbentuk pada permukaan logam. Yang ketiga, imej terbentuk pada permukaan lantai berjubin, di mana imej tingkap dapat dilihat pada permukaan lantai berjubin yang berkilat. Okay, bagaimana pantulan cahaya berlaku? Apabila lampu suluh memancarkan cahaya
dan menyentuh permukaan cermin yang licin dan rata, maka akan menghasilkan pantulan cahaya. Cahaya daripada lampu suluh ke cermin dipanggil cahaya tuju. Pantulan cahaya dipanggil pantulan cahaya. Cahaya tuju, cahaya pantulan. Okey, kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian. Yang pertama, cermin muka memantulkan cahaya dari muka ke mata kita. Peranan cermin muka. Yang kedua, cermin sisi kereta yang dapat melihat objek di belakang dan objek di sisi kereta. Yang ketiga, cermin cembung membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung daripada pandangannya untuk mengelakkan kemalangan. Yang keempat, cermin pergigian yang membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung. Yang kelima, pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan pada bahagian bawah. Yang keenam, pelanggan di kedai gunting rambut boleh melihat imej bahagian belakang kepala melalui cermin yang diletakkan di belakang. Dan yang ketujuh, periskop yang dipasang dalam kereta selam untuk membantu tentera laut melihat objek yang berada di permukaan air. Seterusnya, sifat cahaya yang ketiga iaitu pembiasan cahaya. Apa maksud pembiasan cahaya? Apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, arah pergerakan cahaya akan berubah. Cuba lihat, medium bermaksud bahantara. Medium bermaksud bahantara. Apabila sudu dimasukkan ke dalam cawan yang berisi air, sudu kelihatan bengkok dan berubah kedudukannya. Ini kerana cahaya melalui udara, kemudian itu melalui air. Air, udara, dua medium yang berbeza. Maka cahaya akan dibiaskan. Fenomena pembiasan cahaya dalam kehidupan seharian. Yang pertama, antum boleh buat uji kaji ini di rumah, iaitu antum ambil sebatang pensil, masukkan ke dalam gelas yang berisi air dan kemudian antum lihat di sisi air tersebut antum kelihatan seolah-olah batang pensil terputus. Kemudian yang kedua, air kolam kelihatan cetek, disebabkan oleh pembiasan cahaya. Yang ketiga, imej yang kecil boleh dibesarkan dengan menggunakan kanta pembesar. Kanta pembesar menggunakan prinsip pembiasan cahaya. Okey, yang keempat, pembentukan pelangi. Apabila hujan, biasanya pelangi ini kita akan lihat apabila hujan panas, iaitu titisan hujan akan membiaskan cahaya matahari, maka akan membentuk warna-warni pelangi yang cantik. Dan juga yang kelima, bagaimana ikan kelihatan dekat apabila seseorang melihat ikan pada permukaan di tebing permukaan tasik ataupun kolam. Ikan seolah-olah dekat. Sebenarnya ikan itu jauh ke dalam kolam. Tapi bila berlaku pembiasan cahaya, ikan objek yang dalam air kelihatan dekat dengan pemerhati. Kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini, sifat-sifat cahaya sangat penting dalam kehidupan seharian. Yang pertama, pantulan cahaya dapat menyeluruh objek yang dicari dengan tepat melalui prinsip cahaya yang bergerak lurus. Yang kedua, pantulan cahaya dapat melihat objek imej pada cermin melalui prinsip pantulan, dan yang pembiasan cahaya dapat membesarkan objek melalui prinsip